Baiklah, nama saya Nur Dalila Edna binti Iskandar dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, semester 2. Hai. Assalamualaikum. Hai. Okay. So, hari ini kita akan berbincangkan tentang pelan dan prosedur melalui interaksi kanak-kanak. Okay, baiklah. Seperti yang anda boleh lihat pada slide ini, ia mempunyai 4 poin untuk pelan dan prosedur melalui interaksi kanak-kanak. Baiklah, yang pertama, mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. Maksudnya kat sini, guru mereka perlu menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif. Maksudnya mereka perlu menyediakan bahan-bahan alat bantu belajar, alat bantu mengajar yang lengkap, yang kreatif, yang cantik-cantik dan banyak, untuk menarik perhatian kanak-kanak ketika mereka di dalam kelas. Baiklah, yang kedua, melibatkan kanak-kanak dalam sesi pengajaran. Maksudnya, kena interaksi lah, kena communicate. Guru kena bertanya kepada kanak-kanak dan kanak-kanak juga kena bertanya kepada guru jika mereka tidak faham. Baiklah, yang ketiga, menyediakan soalan yang beraraskan tinggi. Tidaklah beraraskan tinggi sangat, cuma cukup sekadar kanak-kanak itu berfikir di luar kotak sedikit. Baiklah, yang keempat, menganalisis berkenaan kanak-kanak terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita nak interaksi dengan kanak-kanak, kita kena tahu kanak-kanak ni macam mana. Sama ada kanak-kanak ini, dia memang pendiam, kat rumah pun pendiam, ataupun kanak-kanak ini dia hyper, tiba-tiba dekat sekolah je dia diam je. Jadi kita kena menganalisis, kita kena tengok dulu latar belakang kanak-kanak ni, kanak-kanak ini, kanak-kanak itu. Begitulah, untuk supaya apabila kita buat pemerhatian dan penilaian, kita dapat mengetahui mengapa dia boleh jadi begitu. Macam tu. Okay, so ini ialah jenis peringkat usia kanak-kanak. Okay, so peringkat usia kanak-kanak ada berapa? Cuba jawab. Ya, betul, ada 4. Okay, yang pertama, peringkat pertama ialah bayi. Bayi berumur 0 hingga 1 tahun. Baiklah, peringkat yang kedua, anak tatih, iaitu bermula dari 1 hingga 2 tahun. Seterusnya, awal kanak-kanak yang bermula dari 2 hingga 4 tahun. Yang ketiga pula, kanak-kanak. Yang keempat pula, kanak-kanak, iaitu bermula dari 4 hingga 6 tahun. Baiklah, ini adalah jenis peringkat usia kanak-kanak. Okey, sebab tak semua kita tengok, tak semua budak-budak kita tengok tu, ni baby, ini kanak ini budak-budak. Tak semua macam tu. Diorang ada peringkat diorang sendiri. Baiklah. Okey, yang seterusnya ni, anda boleh lihat bayi 0 hingga 1 tahun. Okey, baiklah. Apa dia yang dimaksudkan dengan bayi 0 hingga 1 tahun ni? Okey, baiklah. Pada peringkat bayi 0 hingga 1 tahun ni,
ibu bapa dapat melihat perkembangan anak-anak diorang, anak-anak mereka ni, yang melibatkan apa? Yang melibatkan ketinggian dan penambahan berat badan bayi tersebut. Okey. Sebab pada usia kanak-kanak ni umur 0 hingga 1 tahun ni, dia ada naik dan turun. Terutamanya berat badan. Bila mereka ni sakit, mereka akan, berat badan mereka akan drop, akan turun. So kita dapat lah kan, parents akan nampak lah macam anak dia drop, anak dia punya berat badan turun, anak dia makin tinggi kan. Selain itu, pada usia seawal 0 hingga 1 tahun ini juga, bermulanya mereka belajar tentang emosi. Sebagai contoh, ketawa, menangis, marah. Kalau dia suka, dia ketawa. Kalau dia nak susu, kalau dia sedih, dia nangis. Kalau dia nak marah pun, dia nangis. Macam tu. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah perkembangan bayi 0 hingga 1 tahun. Okey, yang pertama, anda boleh lihat bayi yang bermula 0 hingga 3 bulan, mereka pada usia ini mereka akan mula meniarap, mula membawa tangan ke mulut dan mula menggerakkan kaki dan tangan. Okey, maksudnya dekat sini, pada waktu mereka ni umur 0, 1, 2 dan 3 bulan, mereka ni mula nak meniarap kan, mula nak berjalan lah kan, mula nak masukkan barang-barang dalam mulut kan. Okey, seterusnya, bayi yang berumur 4 hingga 6 bulan. Okey, baiklah. Okey, pada umur bayi ni 4 hingga 6 bulan, mereka mula bubble or mumbling. Yang maksudnya macam diorang mula nak bercakap tau, macam macam itu tadi dia nak keluarkan bunyi. But kita tak tahu, kita faham sebenarnya kan apa yang diorang nak buat, apa yang diorang nak cakap tu. But kita boleh faham contoh macam baby dah susu. Kan, betul tak? Okay, dan yang kedua, mula cuba untuk mendongakkan kepala. Okay, bukan dia diorang baring, diorang dongakkan tu tak, bukan tau. Maksudnya dia berangkat kan, dia macam pandang kita macam tu kan. Sebab diorang nak berdongak tu, diorang perlukan kekuatan tulang tau. So diorang tak boleh saya nak agak dongak macam tu, tak boleh. Okay. Okey, seterusnya, bayi 7 hingga 9 bulan. Time ni, bayi ni dia dah mula cuba untuk berdiri, dan mereka ni dah start faham apa kita kata. Contoh, bila kita kata no, diorang pun tahu, okey, tak boleh buat benda ni. Okey kan. Kalau kita kata, sebab dia tengok reaksi muka, contoh macam no, that's ni tak boleh, diorang tak boleh buat macam tu. Contoh macam yes, boleh kan, kita senyum kan. Dia kata no, jangan. Dia jadi macam buat tu macam benda ni kita tak boleh buat. Dia kata yes, boleh kan, bila kita senyum kan, budak-budak pun macam benda ni boleh buat. Macam tu kan. Okay, yang kedua, bayi 10 hingga 12 bulan. Okay, waktu ni diorang dah besar dah ada gigi, dah boleh jalan kan. Okay, time ni diorang mula nak sport pakai sendiri. Mula ada macam perasaan macam aku nak pakai sendiri macam tu kan. Then time ni diorang dah mula nak bercakap yang jelas lah. Bukan macam mumbling tu, bukan lah. Contoh biasa je, kebiasaan
budak bayi-bayi di dunia ini, mereka akan mula mengeluarkan perkataan, iaitu mama dan dada and susu. Tiga perkara ni memang overall bayi-bayi dekat dunia ni, diorang akan sebut benda tu. Betul. Okey, baiklah. Seterusnya, anak tatin, iaitu yang berumur 1 hingga 2 tahun. Baiklah. Pada peringkat usia 1 hingga 2 tahun ni, kanak-kanak ni diorang akan mula belajar pelbagai perkara. Contohnya, diorang akan belajar jalan, berlari, bercakap dan makan. Okay. And mandi. Okay. Selain itu, pada usia mereka 1 hingga 2 tahun ni lah, pada peringkat anak tatin ni, mereka akan mula mengembangkan cita rasa terhadap makanan. That's mean diorang akan mula macam, oh, diorang tak nak makan ni, I don't want this, I want this. Saya tak nak makan tu, saya nak makan ni je. Macam tu, faham tak? Diorang mula pandai pilih makanan sendiri. Macam tu. Macam, oh, diorang tak nak makan yang ni, diorang nak makan yang ni je. Ni pedas, diorang tak nak makan. Ni tak sedap, tak nak makan. Yang ni tak cantik, tak nak makan. Yang ni je nak makan. Macam tu. And pada umur 1 hingga 2 tahun ni, dia sama. Basically dia sama macam bayi yang berumur 0 hingga 1 tahun. Cuma dia upgrade sikit, dia besar sikit macam tu. Okay. So, ini adalah contoh gambar anak tatin yang berumur 1 hingga 2 tahun. Tengok kan? Sekali pandang nampak macam baby je kan? Tapi saya diorang ni dah umur 2 tahun, dah umur 1 tahun. Macam tu lah. Okay. So, next. Awal kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Okey, baiklah. Pada peringkat ini, mereka akan kerap tantrum. Baiklah. Selain itu, waktu ni juga anggota tulang-tulang, sendi-sendi kanak-kanak ni akan mula jadi kuat dan besar. Ada sini diorang nak menjadi orang besar lah, tak jadi baby yang kecil je, tak. Okay. So, pada waktu ni, pada peringkat ini, kanak-kanak ni kan, mereka apa kita kata, macam mana kita cakap, mereka dah mula besar. Sebab mereka time ni, mereka dah boleh bercakap, dah boleh makan, dah boleh tukar baju sendiri, dah jadi orang besar. And mereka dah start aktif. Okay. Kenapa time ni, pada waktu ni mereka kerap tantrum? Sebab mereka dah aktif. Kanak-kanak bila mereka ni penat, mereka akan merengek, mereka akan tantrum. So, sebagai ibu bapa dan sebagai pengasuh yang prihatin, mereka kena tahu cara untuk memujuk kanak-kanak ni. Suruh diorang rehat, suruh diorang jangan main lagi, pujuk, jangan bagi nangis, semua macam tu lah. Cepat jom, habiskan. Tak nak dah.
Kita makan je. Apa nak? Okay, so seterusnya peringkat yang terakhir iaitu peringkat kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Okay. Tanya kepada ibu bapa yang berjaya menjaga anak mereka sehingga ke tahap peringkat terakhir ni, iaitu peringkat kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Baiklah. Pada peringkat ini, kanak-kanak ni mereka dah pandai faham tentang keadaan persekitaran diorang, tentang surrounding diorang. Mereka dah faham dah. Sebagai contohnya kan, dekat rumah kan, diorang kanak-kanak ni dah bermain, mesti bersepah kan, penuh mainan. Okay, diorang, okay, maksud mereka dah faham persekitaran ni, diorang faham bila diorang nak main, diorang kena kemas balik. Bila diorang nak main, diorang kena kemas balik. Itu maksud dia. Then bila mak atau ayah atau adik-beradik atau sesiapa je beri arahan, mereka akan dengar, mereka akan buat. Itu apa yang mereka lakukan pada peringkat kanak-kanak inilah, pada peringkat 4 hingga 6 tahun. Selain itu, pada peringkat 4 hingga 6 tahun ni, kanak-kanak dah mula pergi ke sekolah, pergi ke tadika, pergi ke prasekolah, pasti dan sebagainya lah. Okay. So kadang-kadang kanak-kanak ni yang mana parents kerja sampai petang kan, diorang akan tumpang dekat taska. And di taska, bila diorang dah umur 4 hingga 6 tahun ni, mereka dah besar. Jadi mereka kena tunjuk contoh yang baik kepada adik-adik yang dekat taska tu, yang umur 1 tahun, 2 tahun, 9 bulan. Sebab tu lah mereka perlu faham tentang keadaan persekitaran. Bila kat taska, nampak budak kecil-kecil, mereka tak boleh main lari-lari, tak boleh main barang-barang, main barang-barang kecil. Sebab apa? Benda tu berbahaya kepada kanak-kanak itu sendiri dan juga kepada persekitarannya. Baiklah. Slide yang seterusnya, perkara yang berlaku dalam perkembangan fizikal kanak-kanak. Okay, seperti anda boleh lihat, ada 4 contoh perkara yang berlaku dalam perkembangan fizikal kanak-kanak. Okay, yang pertama, jom kita tengok. Developmental milestone. Okay, apa benda tu? Okay. Developmental milestone ialah kemahiran menendang bola dan menunggu giliran. Okay. Maksud kat sini, bila kanak-kanak ni melalui fasa perkembangan ni, dia faham, nak kena sepak bola ni, kita nak kena beratur, kita ada potong, kita kena beratur, kan? Okay. Yang kedua, kemahiran bercakap, bermain dan menyusun. Ni yang kita cakap yang tadi. Mereka dah main, mereka tahu nak kemas, nak susun, kan? Seterusnya, perkara-perkara yang berkembang dan bertumbuh di tubuh badan ialah kuku, bulu mata dan rambut dan sebagainya lah. Okay. Tetapi ada juga perkembangan yang terhad seperti umur dan tinggi. Seperti umur dan tinggi. Umur kita tak terhad sampai kita dah tiada, umur still berjalan. Cuma tinggi dia ada. Mengikut Kementerian Kesihatan, mengikut mereka lah, pada umur tertentu ketinggian akan berhenti meninggi lagi lah. Maknanya pada lebih daripada umur tu, macam tu je tinggi kita, macam tu lah tinggi kita sampai bila-bila. Macam tu lah maksud dia. Okay. Seterusnya kesimpulan. Okay, dah habis dah. Terus kesimpulan.
Setiap peringkat kanak-kanak mereka mempunyai tahap perkembangan dan pertumbuhan yang berbeza mengikut kitarannya. Maksud kat sini setiap peringkat usia mereka itu, mereka mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang tersendiri. Mereka takkan anjak tiba-tiba bayi umur bayi kosongnya 1 tahun tiba-tiba boleh berlari, boleh berjalan. Tidak macam tu ya. Okey. Baiklah. Itu sahaja untuk daripada saya pada hari ini. Semoga ia bermanfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.